mutual. She had me until her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 la. Singing all day, filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks. And I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned and never going ha ha ha. Oh, yeah, we singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la la la. Okay, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ni. Pertama sekali saya nak ucapkan, saya nak minta maaf sebentar tadi. Okay, lupa on mic sebenarnya. Okay, ya, kami lupa on mic. Jadi, kami minta maaf lah atas kesilapan teknikal sebentar tadi. Baik, jadi topik kita pada malam ni adalah sebenarnya tak ada cerita sangat sebenarnya, tak ada benda yang nak disembangkan sangat lah, yang boleh hanyalah sembang kari je lah malam ni. Okay, sebab market overall merah dan saya percaya ramai yang cut loss sebenarnya pagi tadi kan. Cut your losses shorts. Okay, yes, cut your losses shorts. Tapi tapi bila dia comeback tu tak tahulah you ambil balik ke tak. Alright. Jadi saya percaya ramai yang student investor masterclass ada yang tak cut pagi tadi sebabkan mereka menggunakan margin of hope punya teknik, benda yang kita belajar semalam. Okay, mereka menggunakan margin of hope semalam dan market reverse, alhamdulillah. Mereka orang kata dia punya losses tu, dia ada yang dah untung, ada yang masih lagi loss, tapi dia punya losses tu minimize. Okay, sebab kebanyakan saham hari ni, yes, dia buka gap down yang mana seperti yang dijangkakan, yang mana itu adalah impak daripada okay, alright, impak daripada panik yang berlaku dekat US sebenarnya. Okay, dan sebenarnya kalau tengok US, pasaran-pasaran dunia yang lain semua panik disebabkan benda yang mudah nak cakap sebenarnya ni lah, diorang sendiri yang tarik panik tu dekat diorang, sebab diorang panik sebabkan
numbers of new cases untuk COVID dekat sana meningkat banyak gila babas. Okay, banyak gila babs. Alright. Jadi bila naik gila banyak punya numbers of ni, jadi diorang panic, so they are expecting new second wave. Jadi bila dia expect second wave tu, tu yang terjadinya semua panic apa semua, jadi semua pegang cash. Itu salah satu sebab dia lah. Dan kenapa meningkatnya kenapa meningkatnya cases COVID yang latest ni adalah disebabkan satunya ialah sebab diorang buat demonstrasi kan dekat luar sana dia buat demonstrasi anti-racism apa semua dekat Europe, dekat US. Jadi diorang berharap beramai-ramai itu antara penyebab dan penyumbang yang saya nampak kepada kenaikan COVID ni lah. Okay, dekat tempat diorang lah. Kita ni semua rakyat Malaysia ni semua berdisiplin, alhamdulillah. Cuma difahamkan orang yang balik kampung tu meningkat 100%. Bak kata menteri kita lah kan, peningkatan sebanyak 100% orang balik kampung. Maksudnya orang dekat highway tu naik 100%. Okay, but then you shouldn't be worry lah. Okay, sebab logik akalnya lah kan, macam mana, apa hubung kait syarikat-syarikat ni dengan dekat US, padahal dia punya market sebenarnya dekat sini. Alright. Jadi itulah dia. Okay. Dan overall saya boleh katakan pasaran berhati-hati pada hari ini. Okay, yang mana kenapa pasaran berhati-hati overall hari ini, sebab jumlah dagangan tu sedikit berbanding biasa. Okay, semua macam alamak, ada yang dah main biola hujung-hujung katil lah, tengok gap down pagi tadi kan, alamak gap down rugi, nak jual ke tak nak jual ke tak nak kan. Jadi dia main biola seorang-seorang lah. Even ada yang tadi message dekat sini, student investor masterclass, dia minta saya buat group WhatsApp untuk orang kata untuk kita menangis beramai-ramai bersama-sama. Okay, jadi itulah dia benda yang jadi saya faham semua ada tekanan sedikit pagi tadi, dan pesanan saya untuk student investor masterclass pagi tadi pun, tolong jaga anda punya stop loss, tighten you punya losses. Jadi jaga you punya risk dengan minimum, jaga you punya risk, tighten you punya risk. Jadi everything will be alright. Dan alhamdulillah market reverse balik lah. Dan ramai, kalau perasan siapa yang komen kan, diorang ada komen dekat sini tadi, diorang komen dekat situ, nasib baiklah market reverse balik kan, kalau tidak dapat panggilan daripada saya. Bila dapat panggilan daripada saya tu, maksudnya bersedia je lah. Alright, tak adalah kena marah, tapi saya tanya kenapa tak cut loss, benda-benda simple je kan. Nanti dia akan meluah perasaan lah dekat situ kan. Jadi saya boleh tackle you punya emosi, apa masalah you sebenarnya, apa emosi yang you yang sangat-sangat tak stabil sebenarnya. Okay, dan so far alhamdulillah yang cut memang selamat. Yang saya nampak tadi sebelum saya live, saya nampak status Tuan Farhan, dia cakap pagi-pagi dia dah cut loss, lepas tu dia rasa lepas tu saham tu reverse naik balik kan. Tapi dia cakap bila dia naik balik tu, dia cakap biarlah naik kan, tapi dia cakap rasa lega bila dia cut loss awal. Nampak tak? Maksudnya bila you trade, duit yang you berjual beli saham ni adalah duit sampingan. Orang kata duit tepi, duit poket tepi lah. Okay, yang mana by right by right memang kalau you cut loss lah. Alright. Yes, pukul 10 dia market reverse balik. Tapi hari ni saya agak sibuk. Saya ke sana kemari, ke situ ke sinun. Jadi saya agak sibuk sebenarnya. Jadi orang datang office tak berhenti apa semua. Lepas saya live pagi tadi, saya tengok market gap down, saya terus turun bawah pergi salon. Saya tengok salon dah buka, saya masuk salon, saya potong rambut. Lepas tu ngam pukul 10 saya keluar pergi pergi MOF, settlekan apa yang perlu disettle. Lepas tu petang ada appointment lain. Jadi saya memang tak sempat tengok market. Yang saya hanya sempat adalah in time melalui telefon bimbit sahaja. Saya gunakan telefon bimbit, tengok baca news. Okay, tu pentingnya ada driver. Okay, pentingnya ada driver. Wah, sembang kencang. Tak, saya suruh wife saya drive. Saya tengok apa yang boleh buat. Okay.
Okay, bukan rezeki. Yes. Okay, dia bukan relief. But then kalau you rasa, yelah, kalau macam Tuan Fahan, dia berniaga. Jadi dia rasa tu bila dia rugi tu cakap lumrah perniagaan. Lumrah bila berniaga kan. Yes, lepas tu K1 bagi hadiah. Kan, K1 saya tak cut loss lagi. Dan saya masih, portfolio saya masih merah lah untuk K1. But then, even masih merah pun portfolio saya K1 ni, perasan tak, dia jatuh apa semua saya relax buat tak tahu sampai hari ni. Dan kejatuhan saya setakat hari ni baru 1%. Maksudnya dia berlega-lega dekat situ. Alright. Okay. Jadi yes, itu semua normal. Okay, norma-norma kehidupan. Okay, normal-norma kehidupan yang berlaku bila anda menjadi trader lah. Alright. Sekarang ni soalan Tuan Izam, sekarang masa beli on weakness. Yes, this is the time for you to buy on weakness lah. Okay. Yang mana kalau you tengok overall pasaran pun, kalau you belajar candlestick yang mana kita akan cover next week, candlestick lebih dalam. Kalau you perasan kebanyakan saham pada hari ni dia buat apa tau? Reversal candle, reversal signal. Yang mana reversal signal ni kita panggil dia bullish engulfing. Gila babas besar dengan volume masuk kan? Delicious. Okay. Okay, jadi dia memang powerful lah. Kalau you tengok dekat monitor screen, alright, contoh macam K1 dia dah jatuh hari ni you tengok dia buka dengan reversal bullish engulfing dekat situ. Bukan kaleng-kaleng punya ni lah, reversal dia bagi. Dan kalau tengok dekat watchlist, yes, watchlist ni rata-rata merah. Tapi kalau you double click lah, you buka chart satu-satu kan, okay, ni tak ada apa-apa, MLS tak ada apa-apa, Honesty tak ada apa-apa, Mi tak ada apa-apa. Yes, candlestick banyaknya hijau tapi tak banyak lagi yang Greatech tak silap saya dia makan balik. Okay, Greatech dia naik balik. High-tech padu hijau, Dufu hijau balik, Bursa hijau balik, Revenue hijau balik, UWC hijau balik. Semua hijau balik. Dan ada yang hammer, ada yang bullish engulfing. Ni semua benda-benda reversal candle sebenarnya tuan-tuan puan. Yang mana kalau you nampak, you boleh masuk sebenarnya awal tengah hari tadi. Kalau you nampak peluang, kalau you faham candlestick. Tapi itulah, minggu depan baru kita nak belajar candlestick. Okay, dan kita tengok VS Tax semua hijau ni, MMSV candlestick hijau walaupun sini merah. Alright. Notion kat situ, Dialog lagi besar dia punya candle. Okay, Found Pack hijau, Cyberdynamic hijau, Penta hijau, KSM hijau, Jeshell System hijau, Inari. Inari pun cantik babe. Okay, Inari pun cantik. Ini pun lagi lah cantik, MyG kan, dia bagi balik. OpenSys pun dia bagi balik. Okay, OpenSys ni nama pattern dia piercing. Ni namanya piercing line. Kalau hari Isnin dia hijau, InsyaAllah this is confirm reversal. Tapi hopefully dia hijau terus break lah. Okay, kalau dia break macam ni, piercing line, dia akan pergi lebih tinggi lah. Alright. Nak masuk tapi tersangkut dekat puncak bahagia. Tak apa, yang penting bila you masukkan puncak bahagia tu, dia naik balik, at least you punya margin of losses tu rendah. Okay, maksudnya you punya losses sudah makin kecil. Cukup lah, Alhamdulillah. Kalau you cut loss pun, you masuk balik pun, you just cover balik. Jadi sama je balik. You just set off balik apa yang you lost. So, macam tak ada effect. Might as well you pegang je kan. Sebelum pukul 10.50 je hijau. Petang beratus hijau. Yes, betul. Pagi tadi pun 9.30 saya habis live. Pagi tadi saya tengok pun 50 je babe. Apa nak buat. Tu yang pergi potong rambut apa semua tu. Okay. Jadi yes. This is what you can see lah sebenarnya. Okay. So kalau you apply balik apa yang you belajar, okay, EG lagi terbaik EG bagi. Ini namanya bullish engulfing babe. Okay. Kalau you alert masuk kat piercing line, you jaga you punya trailing stop, you jaga you punya stop loss, masuk dekat piercing line, tiba dia pergi tutup pam. Jadi pattern ni kan, engulfing kan, per bonus. Okay. Tu sebab saya punya antara favorite saya sebenarnya salah satu dia piercing line lah. Okay, piercing line, tetapi favorite saya piercing line, tapi saya tak berapa nak kongsikan sangat piercing line ni sebab
percentage dia tak jadi based on experience saya tu lebih tinggi. Tetapi kalau you berani ambil risiko, sebab risiko you sangat-sangat rendah lah. Kalau you berani ambil risiko, dia akan reverse, dia jadi engulfing bonus. Okay, but saya kalau saya tak monitor, saya tak pantau, saya tak tengok dia punya buy and sell ni, saya takkan jump in lah sesuka hati, sesuka orang kata apa yang orang kata, saya tak akan jump sesuka hati je lah. Alright, itu dia. Okay. Jadi alright, EG saham under value, yes. Tu sebab dalam watchlist. Okay, saya dah tahu EG ni sebab saya dah study. Okay, waktu dia naik tu saya dah study siap-siap EG. Okay, kita study dekat mana saya selalu study. Saya selalu buka terus website dia dulu sebab saya eg.com.my. Kenapa saya buka terus EG website dia, sebab apa tahu? Sebab saya nak tahu business structure, business model dia apa semua. Jadi you just tekan dekat capabilities, you tengok apa yang dia ada. Alright. Business dia seakan-akan macam mi. Okay, seakan-akan macam mi lah. Kalau you baca, you tengok, okay. Sebagai orang yang orang kata macam saya ni bukan orang engineering, orang kata buta teknologi lah. Boleh kata macam tu. Yang saya tengok, saya faham dia seakan-akan macam mi, tetapi dia buat macam motherboard ke apa benda lah menatang ni kan. Dia buat keypad, hard disk. Okay. Keypad, hard disk tuan-tuan perempuan. Okay. Yang dalam you punya PC apa semua tu kan. Yes, so jadi tu yang saya nampak. Lepas tu saya tengok dekat sini je sebenarnya. Dekat sini, malaysiastock.biz. Alright. Ini cara saya cepat nak buat keputusan lah. Masa saya nampak hari first dia naik macam nak tu, saya terus buat macam ni, cari. Okay, saya terus cari. Saya tengok kat sini. Alright, dia tulis RM33. EPS 3 sen, 3 sen darab. So rough calculation dia dalam 24 sen sebenarnya dia punya fair value. Tapi kalau kita tengok NTA dia under value gila-gila. Jadi saya nampak ni ROE dia tak besar. Okay, lepas tu saya nampak benda ni. Alright, setakat apa ni? Okay, saya nampak benda ni. Yang mana dia punya ni macam okey lah. Dan sebabkan dia still untung, okay, daripada rugi dia lebih teruk lah. Tapi sebagai bisnes untuk invest tak, saya tak masuk untuk invest. Tapi saya nampak okey lah, not bad. Still untung. Okay, net profit dia okay, still untung but not bad. Dan dia under value kau-kau punya. Okay, dia RM33. Dan saya nampak dia ada Marubozu. Saya tahu business model dia adalah buat benda-benda ni, hard disk apa semua. Dan saya dapat capture apa ni lah, digitalization you perlukan hard disk. Jadi you masuk. Alright. Jadi tu sebab masuk dalam watchlist saya. Okay, ni EG dalam watchlist saya lah. Antara sebab dia lah. Alright, dan satu lagi saya nampak dia buat pattern tu. Nampak saya dah lukis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia dah pergi 3. Okay, so hopefully dia akan pergi lebih tinggi lah. InsyaAllah. Okay, kita doa sama-sama hari Isnin dia naik. Okay, ada yang minta saya komen apa yang bakal berlaku pada hari Isnin. Saya nak komen panjang pun saya tak berani sebenarnya. Sebab kita ada hari Sabtu dan hari Ahad. Kita tak tahu Trump nak buat apa pula. Kita tak tahu Amerika nak buat apa pula. Tak tahu dia nak buat rusuhan apa pula. Jadi saya tak berani nak komen panjang lah. Melainkan bila dari Ahad, insyaAllah saya boleh komen sikit-sikit lah. Dan saya tak study apa-apa lagi untuk market minggu depan. Jadi saya tak berani nak komen banyak. Malam ni saya berani komen based on apa yang saya dah baca, apa yang saya nampak, apa yang saya go through dekat handphone. Dan macam mana selalunya saya go through dan selalunya saya baca adalah saya study, saya menggunakan ni je sebenarnya. Okay, saya buka benda ni sahaja. Alright. Saya buka benda ni sahaja, saya baca dan baca dan baca. Lekopak ni saya tak terkejut lah. Lekopak ni, bisnes dia memang super lah sebenarnya. Okay, Astro datang nak beli dia punya Upin Ipin tu. Dia boleh jawab balik kat Astro kan, banyak ni je ke kau offer kat aku? YouTube bayar kat aku lagi banyak. Macam tu je dia tolak Astro. Alright.
So kebanyakannya hari Sabtu, hari Ahad saya baca dekat sini je. Yang kebanyakannya saya baca dekat sini lah. Alright. You boleh baca topik macam ni. Alright. Okay, yang ni saya tak baca. Bila you baca tajuk pun you boleh capture dah apa sebenarnya yang dia cakap. Okay, ni Ecoverse sebab ni MRCB dia keluarkan sukuk. Okay, ni kalau you nak beli kereta you buka lah. Okay. Ni you tengok lah apa yang government cuba bantu. Tapi saya tak rasa lah benda ni macam trending gila-gila untuk weekend ni. Alright. Jadi tak ada apa-apa sangat lah. So ni benda topik ni boleh baca sebab dia digitalization. Dan you just go through lah benda-benda yang lain. Apa yang ada. Okay. Jadi ni pun macam mana dia nak. Mungkin ada cadangan apa yang dia nak guna, apa yang dia nak buat. Alright. Okay. Okay, so you boleh baca lah sebenarnya. Alright. Kalau you ambil kisah sangat pasal politik ni sebenarnya kan, politik ni sebenarnya you tak ada, at the end of the day, benda yang berlaku dalam dunia politik is luar daripada kita punya kawalan. Okay. Benda nasihat yang saya pernah terima, nasihat yang terbaik saya pernah terima adalah bukan ignore 100% politik ni. Maksudnya dia punya pesanan macam ni, fokus kepada benda yang you boleh kawal. Kalau benda yang you tak boleh kawal, let it be. But then you fokus benda yang you boleh kawal. Dan macam mana you nak improvekan apa yang you boleh. Mana peluang yang wujud. Maksudnya siapa naik atas pun aku tak peduli, janji aku boleh buat duit. Itu saya punya cara lah, saya punya pandangan. Jadi saya tak peduli lah pasal politik, siapa naik siapa turun. Tapi kalau siapa ingat apa Agong cakap, dia dah warning, dia pernah warning, dia cakap at the end of the day, aku ada hak aku nak lantik siapa pun jadi menteri. Mungkin kau nak rampas kuasa ke whatsoever, lantak pi kat hampa. Tapi last kali kalau aku berkenan naiklah. Kalau aku tak nak kau nak boleh buat apa kan. So at the end sebenarnya kuasa akhir dekat tangan Agong sebenarnya. Jadi kalau Agong dia dah fed up, dia tendang je semua keluar silap kan. Jadi itulah dia. Alright, so just ignore lah pasal politik ni. Okay, saya tak peduli sangat lah. Okay, saya pun dah naik jemu, naik muak lah. Okay, kalau dia cakap dia nak go through pilihan raya lagi sekali, pada saya nonsense dengan masalah COVID yang tak selesai lagi. You rasa you nak buat penjarakan sosial boleh ke babe? You buat apa, you undi last time you pilihan raya pun you beratur, masuk sekolah tu you beratur daripada luar pagar tau. Dah masuk tu you pusing satu blok dulu punya panjang line dia, you rasa kalau ada social distancing berapa panjang. Okay, kalau silap kalau kat rumah saya tu daripada tu sampai depan pintu rumah saya agaknya dia punya beratur tu. Okay, jadi alright. Jadi itulah dia. Okay. Jadi saya tak peduli lah pasal politik ni apa semua. At the end of the day, you just focus kat mana peluang you ada. Kalau katalah kalau Pakatan Harapan naik pun, you carilah saham-saham yang terlibat dengan Pakatan Harapan yang related. You tumpang lah, dapat 10%, 20% syukur lah. Kan? You just tengok, pantau, cari peluang mana yang ada. Okay, lantaklah apa yang jadi pun kan. Maksudnya you jangan nak fokus sangat lah. Okay. Buat benda yang kita boleh kawal. Benda yang kita boleh kawal secara peribadi apa dia? Jaga kita punya risiko. Itu yang paling penting lah. Benda yang kita confirm boleh kawal. Jaga kita punya risiko. Alright. That's it. Yang atas-atas tu lantak lah. Okay. 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 Ni you boleh buka. Ni you boleh baca lah juga. Okay. Yes. Sebenarnya memang kita tak ada duit pun. Okay. So you boleh baca lah benda-benda ni semua. Apa lagi? So far tak ada apa-apa sangat lah. Alright, tak ada apa-apa sangat. Tak ada cerita sangat. Dan yang weekly punya DH pun saya tak baca lagi sebenarnya. Walaupun dah keluar hari Khamis, saya tak sempat baca lagi. Selalunya saya akan baca hari Sabtu atau hari Ahad. Saya akan baca, saya akan go through dan saya akan pendekkan balik watchlist tu. Alright. Okay. Jadi just fokus pada apa yang you boleh control je. Jadi banyaklah sebenarnya cerita yang ada. Okay, you just buka, you just tengok. Okay, kalau you subscribe lebih baik lah. Yang weekly tu kan, saya ada lah, cuma saya tak sempat baca lagi lah. Alright, jadi
You just fokus apa yang you perlu fokus lah. Maknanya you fokus pada you punya risiko, you jaga you punya risiko, insyaAllah you selamat dan you tenang. Okay, you sendiri pun dah pernah rasa kan, pagi tadi kan, jatuh, you cut, you rasa tenang. Bila dia reverse, you masuk balik, tak ada masalah pun kan. Jadi at least you rasa tenang bila you buat keputusan. You tak ada rasa macam frust, macam aku rugi apa semua. No point. Okay, no point on dwelling on losses lah. Okay, baik. Jadi inilah tempat-tempat yang mana saya buat kajian selalunya. Dan bila saya nampak, bila listed, saya akan terus buka dekat dia punya website. Website syarikat itu terus. Sebab apa? Sebab saya nak tahu dia punya produk apa yang dia jual. Okay. Jadi bila saya tahu produk apa yang dia jual, saya boleh agak macam mana dia punya dia boleh pergi tak boleh pergilah. Okay. Tu yang apa ni lah saya buat. Ya betul. Tuan Saiful tanya adakah disebabkan ramai-ramai buang queue, buang harga? Ya. Sebab ramai orang panik. Okay. Bila ramai orang panik tu yang jadi macam tu. Okay. Bila ramai panik tu yang jadi macam tu. So okay. Memang itulah dia. You bukannya boleh buat apa-apa sangat pun kan. Jadi kita just cut apa yang kita boleh cut. Okay. Kita just buat keputusan apa yang kita boleh buat. Okay. Yes, kebanyakannya adalah sentimen panik dalam pasaran sebab US jatuh. Tapi kalau you tengok US jatuh pun setakat 5% je sebenarnya pagi tadi. By right, sebagai technical analyst, saya berani komen, saya berani cakap kejatuhan tu adalah kejatuhan yang sihat. Okay, itu adalah kejatuhan yang sihat yang mana sepatutnya anda tak perlu panik lah. Okay, kejatuhan yang sihat. Dia dah 2 minggu naik berturut-turut. Kasih Chan lah dia rehat. Kan macam healthcare lah saya cakap, kasih Chan lah dia rehat. So sekarang memang dia rehat lah. Kan walaupun ada juga yang naik. Okay, kalau kita tengok indeks tak adalah naik sangat. Okay, dan top gainers pun Jangkun ada. Okay, Jangkun ni at one time dia one of the good stocks lah. But nowadays nonsense punya stocks lah. Okay, so kalau you tengok pun yang dekat top gainers pun banyak yang nonsense punya stocks lah. Right. Soalan. Sekejap. Mana ni saya nampak. Pengalaman mahal. Ouch. Okay. Tuan, ada go through yearly report tak yang 200 pages tu? Ada? Sometimes I go through those 200 pages punya report. Sometimes. Occasionally. Bukan all the time. Okay. Okay. Dan kalau you tengok FBM KLCI pun. Kan? You tengok FBM KLCI pun, saya cakap sepatutnya dia jangan jatuh lebih 1530. Yang mana pagi tadi dia buka gap, dia langgar 1530. Saya cakap ini kalau dia tutup bawah ni, silap dia jadi double bottom lah. Dia nak buat bentuk W. Tapi bila dia naik balik, candlestick color hijau dan dia tutup above 1530, that's it. It is so good. The stock masih kuat lah sebenarnya. Alright. Berapa range kejatuhan yang sihat? 10% kejatuhan yang sihat lah. Within 10% sebenarnya sihat. Kalau dia more than that, baru you panic lah. Dan satu lagi cara sebenarnya you nak tengok you patut panic ataupun tidak, you buka investing.com. Allah, salah type pula. You buka investing.com. Okay. You buka investing.com. You tengok yang ni tau. Kalau you nak tahu you patut panik sama ataupun tidak, you just buka VIX Index. Okay, ni. Volatility Index. Kalau Volatility Index, memang you patut panik lah. Sebab dia spike naik balik. Okay, dia pergi 40. Bila you tengok VIX, dia pacak naik balik macam tu, you sepatutnya you perlu panik. Okay. You perlu panik samalah. Saya rasa itu antara sebab kenapa ramai yang cut loss. Sebab VIX punya index ni, okay, volatility index ni sepatutnya dia kena duduk bawah 20. Okay. Dia kena duduk bawah 20. Bawah 20 mata lah. Okay. So kalau you tengok, dia dah macam dah mula stabilizing, moving towards below 20, suddenly dia spike balik.
Okay, dan kalau you baca news pagi tadi lepas subuh, kebanyakan news yang cerita dekat luar sana adalah mengenai dia cerita pasal apa ni? Dia cerita pasal ni lah, second wave of COVID punya cases. Dia dijangkakan second wave. Jadi tu yang ramai panik lah sebenarnya. That's it sebenarnya, tak ada apa-apa sangat lah. Alright. Dan bila you tengok pun, pada saya saya tengok, alah jatuh sikit sangat lah, itu pun panik ke kan, baru 5%, relax lah. Hari-hari naik 5% korang hura-hure, jatuh 5% semua orang panik babe. But anyway, sepatutnya memang profit taking, memang kena ambil profit lah. Alright, you dah naik banyak. Kalau you belajar technical analysis in depth, you tengok banyak. Okay, you ambil you tengok ni lah sekejap. You ambil indicator lah. Okay, you pasang satu indicator. Let's say indicator saya ambil ni. Apa indicator yang ada, yang best? Okay, you ambil indicator ni lah. Alright. Kalau you gunakan stokastik, tuan-tuan dan puan, ni nantilah advance. Okay, tapi saya nak kongsikan lah. Kalau you gunakan indikator macam benda ni, bila dia duduk atas 80, okay, bila dia duduk atas 80, automatically dia dah overbought. Maksudnya orang dah terlampau banyak. Okay, sebab dah terlampau banyak, gila babas punya banyak. Jadi jadi bila you tengok atas 80 ni kan, maksudnya overbought. Kalau overbought ni memang by right dia kena ni lah, dia kena turun balik. Okay, bermaksud profit taking akan berlaku anytime bila dah duduk dekat above 80. Alright, kalau you perasan setiap kali dia go above 80, dia akan rehat dulu sebelum dia meneruskan kenaikan, nampak tak? Above 80, faham, dia jatuh dulu, dia akan rehat. Faham, dia naik balik. Bila dia dah turun balik, okay, dia dah stabilize balik, dia akan naik balik. Dan dia akan duduk dekat above 80. So bila dia dekat above 80, by right you dah kena standby, berhati-hati. Oh ya, yeah, sorry. Allahu Akbar. Shock sendiri rupanya aku. Okay, sekejap. Saya tarik. Okay. Alright. Okay. Cerita balik lah. Sembang balik lah. Okay, kita sembang balik. Okay, dia macam ni. Al-Kisah Toib. Maka tersebutlah kisah. Okay, dia macam ni. Okay. Kalau you guna stokastik ke apa benda, yang segala benda yang dekat bawah ni lah, tak kisah apa benda. Okay, kalau dalam case yang saya tunjuk ni sebenarnya stokastik, yang mana you tak belajar lagi, but saya akan share jugalah. So, you tengok stokastik, bila dia go above 80, dia akan jatuh dulu sebelum dia start naik balik. Bermaksud dia 1, 2, 3 je sebenarnya. Stokastik ni you nampak dia turun naik, sebenarnya dia 1, 2, 3. Bila dia duduk dekat tu, dia akan buat dia akan berlega dekat sini sebelum dia jatuh. Maksud bila dia jatuh tu, maksudnya tu tengah berlaku tu, nampak? Nampak tak? Line tu. Tu tengah berlaku. Jadi bila dia start naik balik macam ni, kan? Maksudnya market tengah bagus. Dan bila dia duduk dekat overbought ni, anytime dia akan jatuh. Tapi dia tak jatuh terus. Maksudnya indikator ni dia just bagi tahu, tolong hati-hati, dah overbought, anytime aku nak turun. Tu je dia cakap. Okay? Dan bila masa dia turun, ni dia nak turun dah ni. Pointing downwards. Dia tunjuk ke bawah. Dia punya mata kepala ni dah ke bawah, bermaksud dia nak turun bawah lagi. Overbought lah. Ni maksudnya signal dia overbought. Maksudnya aku kalau dia dah pointing downwards, aku nak ke bawah. Kalau dia pointing ke atas, aku nak ke atas lagi. Okay? Apa beza fast dengan slow stokastik? Fast lah, slow lah. Fast ni selalunya dia bagi false signal. Slow ni selalunya dia bagi signal lambat. Tu je. Okay, nama pun fast dengan slow stokastik, but you guna mana-mana pun sama je. Sebenarnya dia tak bagi tahu this is buy, this is sell. Dia just bagi tahu tolong hati-hati. Dia just bagi you warning. Standby aku nak jatuh. Anytime je aku nak jatuh. Relax, kau tunggu je aku nak jatuh. Relax. Dia bagi signal je. Dia bukan macam aku nak jatuh sekarang, aku nak jatuh. Tak. Bukan. Dia je bagi tahu
aku nak jatuh dulu sebentar. Maksudnya you tengok bila setiap kali dia forming 2, dia mesti akan jatuh. Bila forming 2 dia dah betul-betul bawah, dia akan naik balik. Dia forming 3 tu, ingat tak 1, 2, 3, as easy as 1, 2, 3, dia akan start naik balik. So bila dia naik, bila saham naik, you kena faham benda ni. Bila saham naik, stokastik ni dia akan confirm, especially bila dia breakout, dia confirm akan duduk kat overbought. Bila dia duduk dekat overbought, you kena hati-hati. Okay? You kena hati-hati je. Macam saya cakap lah, stokastik cakap tolong hati-hati, aku dah tinggi sangat ni. Sama juga macam selalu saya pesan, tolong hati-hati, tengok anda punya risiko. Kan sama. Okay, chart ni tolong bantu anda cakap. Alright? Anda bercakap dengan chart. You tanya student investor masterclass. You tengok candlestick pun, candlestick boleh cakap. Esok diorang akan belajar apa tu stokastik, apa itu RSI, apa tu MACD. Okay? Esok student investor masterclass yang first batch akan belajar benda ni. Alright? Maksudnya dia dah belajar chart pattern, candlestick pattern, volume analysis. Tiba esok pula dia akan belajar stokastik, RSI. Maka insyaAllah lengkaplah ilmu mereka, kan? Apa beza line biru, line merah? Dia K-line dan D-line. Saya tak ingat apa K-line, apa D-line. Tapi bila K moving above D, maksudnya itu is the best time to buy lah. Maksudnya market nak reverse. Tu je. Tapi saya tak peduli pun kalau dia crossover ke apa. Yang penting saya tengok dia pointing ke mana. Dia duduk dekat atas mana. Okay. Saya tak menggunakan stokastik untuk buy signal saya. Tak. Okay. Dan kalau you tengok template saya yang ada guna dekat bawah ni, benda ni je. Oops. Ini template saya, tuan-tuan dan puan. Ini template saya. Template saya mengatakan bahawa FBN KLCI akan jatuh lagi. Okay. Saya gunakan Heiken Ashi. Spinning, faham jatuh. Kalau you tahu spinning tu apa, you tanya student investor masterclass. Saya dah ajar macam mana nak gunakan Heiken Ashi. Dan Heiken Ashi menunjukkan dia nak jatuh. Dan saya punya indikator, nama indikator ni kebal, iaitu nickname saya sendiri. Okay. Dia pointing downwards. Dan arrow dia color merah dan merah punya bar makin besar. Okay. Dan DDI ni indicates dia punya strength of market lah. Sebenarnya macam ni lah. Kalau ni hijau, ni pun hijau, good. Okay, kalau semua hijau, tiga-tiga ni hijau, lagi good. Ni saya punya lah. Okay. Yang mana InsyaAllah student investor masterclass pun akan dapat benda ni. Okay. So yes. Okay. Ini spinning namanya. Bila spinning berlaku dekat Heiken Ashi, apa yang akan berlaku? Dia reverse. Itu esok investor masterclass belajar benda ni. Jadi siapa yang masuk investor masterclass, you masuk bulan kedua, you belajar benda-benda ni. Okay. Powerful tak powerful kan? You belajar dengan technical analyst mah. Okay. You belajar dengan technical analyst, you akan belajar banyak benda technical jugalah. Right. Dan ini juga cara salah satu untuk saya gunakan trend following. Yang mana saya gunakan benda ni untuk trend following. Yang mana saya menggunakan parabolic SAR. Okay, parabolic stop and reverse. Nama dia. Okay, stop and reverse. Maksudnya kalau titik ni dekat bawah ni, maksudnya dia tengah trending lah tu. Kalau titik ni kat atas, maksudnya dia tengah bearish lah tu. Okay, so you beli dekat mana? Beli dekat breakout. Syarat dia titik mesti kat bawah. Yang bawah ni mesti hijau. Dan benda ni, line ni mesti moving upwards. Line hijau ni apa benda? Line hijau ni price lah. As easy as this sebenarnya. Okay. Ni saya punya, ni semua yang saya buat. Dulu saya start guna benda ni, orang kutuk saya, babe. Serius. Back in 2015, 2016, saya guna benda ni, orang kutuk saya. No. This is all nonsense. Mana boleh you buat keputusan based on line semata-mata? Nonsense. Okay. Bak kata ada makcik tu lah kat luar sana. This is all nonsense lah apa semua. But for me, the hell man. Okay. Saya selesa guna benda ni. Dan so far saya buat guna benda ni. Maksudnya benda yang template-template yang saya save dalam ni, semuanya saya dah back tested dan semuanya alhamdulillah jadi duit. Okay. So yes, handbook part 2 malam ni akan di-upload. Okay, jadi anda boleh standby. Okay.
Jadi yes, itu dia. Okay. Benda yang saya guna, yang ada dekat dalam template saya ni, semua benda yang saya pernah buat dan semua pernah jadi duit. Dan saya pernah backtest. Bukannya saya kongsikan ni bodoh-bodoh, buta-buta. Tak. Okay. Sebab saya dah letak duit saya. Kan, ingat tak saya pernah cakap saya ada satu account khas untuk saya buat backtesting. Inilah dia. Tujuan dia adalah untuk saya main dengan benda-benda technical ni semua. Okay. So far Bollinger tak berapa nak jadilah. Okay. So far saya pakai Bollinger macam tak berapa nak jadi. Tapi yelah, saya masih backtesting lagi Bollinger untuk saya betul-betul faham. Tapi secara general, Bollinger Band ni dia macam getah tau. Benda saya boleh explain, tapi bila application tu saya kurang sikit. Sebab saya tak pakai, jadi jiwa tu tak sampai. Jiwa saya tu tak sampai ke situ lah. Jadi okay. Jadi saya tak berapa nak explain. Dan so far saya punya backtesting semua fail untuk Bollinger Band tu, sebab saya tak berapa ni. Ada tapi saya tak berapa nak pakai. Okay. Dan you all pun akan belajar percuma. Cuma you perlu ambil masa lah. Okay. You ambil masa sikit lah. Okay. Sebab you tak ada intensif apa semua. Satu malam you just ada 1 jam je duduk dengan saya. Jadi tak jadi masalah lah. Alright. But anyway, saya akan share juga. Walaupun you tak bayar apa-apa dekat saya akan share. It's just a matter of time. Okay. Sabar itu indah. Kepada siapa yang bersabar, alhamdulillah, so far dah bagi pulangan apa semua kan. Nampak? Tuan Izam Khairul antara student investor masa kelas, dia cakap Heiken-Ashi dia rasa macam paling lawak lah. Okay. Kalau saya, yelah dia cakap paling lawak. Kalau saya cakap ini rasa paling baeng lah kan. You tengok kan, you tengok dia buat bentuk gasing je, dia reverse lah ni. Tu Heiken-Ashi tuan-tuan perempuan. You tengok dia gasing je, dia reverse. Bentuk gasing je reverse. You tahu bentuk gasing tu macam mana? Kecil-kecil dulu you main gasing tak? Yang you baling, yang main kan. Sekarang ni budak main Beyblade, tak ada feel lah. Zaman saya sempat lagi yang main, yang mana you kena apa ni, yang kita kena apa, ikat tali tu kan. Lepas tu paku, yang ada paku tu kan, baling. Yes. Kalau you nampak bentuk macam tu dekat Heiken-Ashi, you silakan masuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah dia reverse naik. So far memang jadilah Heiken-Ashi. Cuma saham terlampau banyak untuk saya perhati kan, 9 sampai 900. Jadi ni cukup lah. Okay, kita ambil contoh EG. Heiken-Ashi dia muncul kat mana? Menggunakan saya punya Heiken, nampak di spinning dia berlaku jalan kat sini dah. Pada 4 Jun awal bulan dia dah tunjuk spinning. Zas dia naik. Ini tak ada, dia tak ada spinning, dia tak ada bentuk gasing. Okey, dia belum gasing. Gasing tu macam mana? Maksudnya body dia bentuk T je. Okey? You nampak bentuk T tu? Maksud standby lah. Maksudnya belum lagi. Okey? Dan so far yes dia jatuh. Tiba dia naik balik. Ini pun dia mula naik balik. Hijau. So far semua hijau kecuali ni merah. 2 hijau 1 merah you boleh hold. Nampak? Powerful tak powerful? Okay. Tengok K1. Kenapa saya boleh tenang dengan K1? Okay. Nampak? Dia baru keluar 2 hari lepas. Tapi saya cakap okay, dia baru keluar tapi harga belum jatuh. So kita relax. So dia jatuh. Okay, good. Tapi ini dia punya kekuatan ni masih di situ. Dan di sini dia crossover dan sini dia makin mengecil. So relax. Okay. Tenang. Okay. This is the best part lah sebenarnya. Alright. Sebut saham apa kita gunakan kita punya ni. Alamak. Bukan kaleng-kaleng lah. Okay. Tengok penatang ni pula. Alamak, you tak nampak. Sorry. Ya Allah, syok sendiri. Okay. Balik kita tunjuk balik K1. Astaghfirullahalazim. Okay. Ni. Okay. Nampak? Okay, dia dah bagi spinning dekat sini. Ni spinning. Dia spin je. Dia pusing saja. Dia naik. Ni dia pusing saja, dia turun. Tapi dia pusing, dia nak turun. Tapi saya tak jual lagi sebab apa? Dia cakap aku nak turun. Tapi yelah, turun kasihlah dia turun. Okay. Nak turun kasihlah turun langgar kita punya stop loss baru kita keluar. Okay, janganlah keluar awal sangat.
Okay. Jangan keluar awal sangat. Alright. Ni contoh gasing. Ni gasing. Okay. Dan kenapa saya tak jual? Sebab dia tak langgar saya punya stop loss lagi. Jadi saya relax. Okay. You nak tengok solar vest? Okay, kita buka solar vest. Solar vest kan hijau hari ni kan. Solar vest dia bentuk gasing dekat atas. Hati-hati. Okay. Tak semestinya dia jadi gasing dia terus reverse. Dia ambil 2-3 gasing baru dia reverse. Maksudnya bila keluar gasing, you standby. Okay, but so far everything semua hijau. Okay, gasing ni pun masih lagi kali hijau walaupun dah bentuk gasing. Tapi maksudnya you dah boleh hati-hati, perhati. Okay. Saham apa lagi? Cepat. ACOIL saham. Apa barang? Kasihlah saham best kit. Ini CEO. Hayya. Okay, kita tengok Inari. Okay. Right. Salah. Okay. Okay, so far dia macam nak bentuk gasing tapi belum gasing. Jadi tenang. Okay. Dufu. Saham-saham orang bangsawan kan. Yelah, kita semua bangsawan. Investor masa kelas semua bangsawan. Beli mahal. Dia tak ada gaji cannya. Okay. Dia tak ada gaji cannya. Alright. You tengok. Okay. Dia dah mula merah. Hijau bawah ni mula mengecik. Ini colour merah. Jadi tolong hati-hati. But anyway, yang penting sebenarnya you punya stop loss lah. Okay. The best is you jaga you punya stop loss. Inari tadi saya dah tunjuk. Dia bentuk gasing lah. Okay, dia bentuk gasing lagi. Alright, you nak tengok comfort 2 second je saya buka. You boleh buat keputusan dah. Tengok comfort. Gasing turun. Semua merah, semua kecil. Jadi okay. MyEG. Dia tak ada bagi gasing, dia reverse. Ni lagi kurang ajar ni, tak ada reverse. GSL. Banyak gasing tapi tak jadi apa lagi. Panjang gasing dia ni. Sebab apa gasing dia tak kuat? Sebab bawah ni tak hijau. Ni tak hijau. Ni gasing, ni hijau. Tapi hijau tak besar. Ni merah lagi. Okay, tak apa. Supermax. Okay. Okay, EG. EG semua hijau lagi. Tak ada apa-apa masalah. Okay. Supermax. Okay. Ini makin kecil. Ini merah. Ini dah merah. Selepas ada gasing. Alright. Apa lagi? Gretek. Gretek. Good. Gasing sudah keluar mah. Okay, gasing sudah keluar. Hijau dia makin nipis. Hijau ni pun makin kecil. Jadi boleh standby. Revenue. Gasing. Candle merah, color merah. You sendiri buat keputusan. Jaga you punya stop loss. Tu je nasihat. Can one. Color merah. Buat keputusan. HLT. Allah. Merah. Hijau makin kecil. Okay. Alright. SK Press. SK Press dah keluar gasing tapi masih hijau boleh standby. Keluar gasing tak semesti dia terus reverse. Kalau dia jadi macam ni dia keluar gasing, lepas tu dia main ke tepi kan pun boleh jadi juga. Okay, maksudnya at the end dia just bagi signal tolong hati-hati, standby. Let low. Aku rasa macam aku nak turun. Right, macam tu je sebenarnya. RG Tech. Merah, hijau. Okay. Merah dia agak besar tapi dia tak ada bagi signal apa-apa. Tapi yang saya nampak ini semua panik je lah. Penta. Dia masih ke tepi lagi lah. Dia tak ada clear decision. Alright. Top glove. Ya. Tak ada. Dia tak rehat lagi ni top glove ni. Okay. Ayah. Merah. Sebadak.
Merah, merah, merah. Okay. Data Sonic. Merah, merah, merah. Asia. Merah. Dia dah bagi signal merah. Mungkin nampak arrow bawah ni signal merah. Hijau makin kecil. Standby. Standby apa? Standby lah nak jual. Jaga you punya stop loss. Merah, merah, hijau makin kecil. UWC. Merah, merah signal ke bawah, hijau makin kecil, hati-hati. Okay, Notion. See? Merah, merah makin kecil, merah. Kalau you pakai candlestick yang ni hijau kan? Okay. VS. Dia keluar gasing dah. Dia dah keluar gasing, hijau makin kecil. Standby. Okay. Kenapa harga minyak turun semalam? Kenapa harga minyak turun? Sebab ni je. Sebab COVID. Sebab COVID harga minyak jatuh. Orang panik. Jadi orang panik takut minyak punya ni. Minyak punya tempat simpan tu penuh. Jadi macam masa COVID dulu. Jadi tu yang harga minyak jatuh. Alright. Yang tanya kelas masa yang tanya kelas kejap lagi saya bagi tahu. Alright. Tag fast merah-merah, hijau makin kecil. Okay. KUB. Masih ada yang pegang KUB? Merah, hijau makin kecil. Gamuda. Allah, kenapa lah construction yang korang beli ni? Merah, merah, merah. Okay. Kalau nak tahu boleh hold ke tak, you tengok benda ni. Benda ni sebenarnya dia trend following. Okay, dia trend following. Selagi dia hijau, you layan je. Okay, kalau dia dah keluar merah, you standby. Dia keluar gasing, lagi you kena standby. Okay. Betulkah harga minyak berlawanan dengan harga emas? Saya nak kena rujuk balik saya punya nota lama. Okay, saya pun lupa dah. Adakah harga minyak dengan harga emas ni dia kontradik? Saya pun tak ingat. Saya nak kena check balik. Okay, VIS. Merah, merah, merah. Okay, OMST. Merah, merah, merah. Eco World. Merah, merah, hijau makin kecil. Baves. Ayah, apa ini? Okay. Dia sideways lagi lah. Sebab dia campur-campur. Alright. Okay. Jadi bila you jadi technical analyst, macam-macam you boleh buat. Okay, benda yang satu dunia negatif you boleh positifkan juga. Right? Tu is the best thing about being a technical analyst lah. Benda negatif you boleh positifkan. Okay? Bermaksud you ada hope analysis. Dia bukanlah hope analysis, dia technical analysis untuk menyedapkan hati you punya hope tu. Okay? Jatuh, panik. Guna teknik, relax, tenang. Heiken Ashi cakap belum lagi. Okay? Tapi lah, apa yang penting sebenarnya you kena jaga you punya trailing stop, you jaga you punya stop loss, you jaga you punya risiko. Alright? Bagus soalan Tuan Adin Anwar. Berapa indikator bila trade? Indikator apa? Sebenarnya, kalau you betul-betul nak tahu, bila saya study, saya hanya pakai benda ni je. Sekejap, saya buka. Sabar. Okay. Bila saya study, benda ni je saya pakai. Ada tak indikator yang macam powerful gila you nampak? Benda ni je saya pakai sebenarnya. Tapi bukanlah saya tengok Baves. Okay. Ni you yang minta Scomnet. Okay. Sebenarnya, waktu saya study, saya tengok benda ni je. Sebab apa saya tengok benda ni? Yang mana orang ramai dekat luar sana tak boleh terima saya pakai benda ni, tuan-tuan perempuan. Ramai. Sekarang ni dah mula terima lah. Okay. Saya antara orang yang orang kata berhaluan kiri. Yelah, yang berhaluan kiri ni selalunya you lawan arus sikit lah. Dia cakap, pakai benda ni lah, benda ni lagi best. Nonsense lah weh. Kita pakai candlestick powerful.
Kenapa saya suka pakai line? You boleh rujuk balik saya punya ni live sebelum-sebelum ni. Right? Indikator kebal mana nak dapat? Investor masa kelas je dapat. Okay, investor masa kelas je dapat benda tu. Okay. Alright. Kenapa saya suka pakai line? Sebab saya boleh identify satu, mudah untuk saya identify trend. Yang kedua, mudah untuk saya identify pick and throw. Pick and throw, babe. Ayat technical. Kita technical analyst mah. Kenalah guna pick and throw. Tak. Maksudnya, bila guna V, yes, Tuan Izam dah tolong komenkan. Bila kita gunakan line chart, kita boleh clear nampak satu. Yang pertama, kita boleh nampak trend tu arah ke mana. Kan? Yang kedua, you boleh letak support resistance dengan mudah. Yang mana you just ambil puncak bentuk V. Itulah resistance. Okay? Kalau you nampak bentuk V, you letaklah huruf V. Itulah support you. Okay? Itu yang nampak. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga sebenarnya, saya suka buka ni bila saya tengok senang untuk saya nampak apa? Pattern sebenarnya. Okay? Apa beza line hijau dengan line purple? Line purple ni nak bagi cantik. Line harga sebenarnya yang hijau. Jangan terpedaya. Kan? Kalau tidak, tak adalah warna-warni kan. Adalah hitam, hijau pula tu kan. Bagilah warna-warna kehidupan sikit. Okay? Jadi benda ni sebenarnya yang saya tengok. Bila saya tengok, saya study, saya tengok benda ni. Alright. Dan at the end of the day, atas keselesaan you. Alright. Atas keselesaan anda boleh menggunakan, tengoklah anda nak gunakan parabolic SAR. Okay, you kena faham parabolic SAR ataupun kalau you guna moving average, dia tak boleh stand alone. Dia kena ada benda dekat bawah ni yang support dia. Okay, dia tak boleh stand alone. Alright. So kalau macam case macam ni, Tuan Saiful tanya, bulan 3 boleh nampak tak? Boleh, ni nampak parabolic SAR 31 Januari. Sorry, ni apa benda? Kita tengok KLCI lah, ni Scomnet. Tanjat boboy. Okay, ni tengok FBM KLCI, kejatuhan bulan 3, bulan Februari dia dah tunjuk dah parabolic SAR. Okay, MACD dah keluar dah kat bawah histogram dia. Kan? Nampak? Ni atas. Awal lah dia tunjuk. Cuma dia tunjuk tu, you kena hati-hati dulu. Bila dia langgar, dia punya support, baru you keluar. Okay? Maksudnya, indikator yang you ada, yang you belajar, yang you guna pakai, you jangan ambil sebiji sejibon macam tu. Guna 100% percaya natang ni. Okay, jangan. Sebab selalunya indikator ni dia ada probability untuk dia bagi false signal, dia bagi signal yang salah. Jadi kemungkinan untuk dia jatuh tu tetap ada lah. Jadi bila you nampak signal, you kena hati-hati dulu. Bila dia jatuh, that's it, baru you keluar. Alright, you see bila market nak reverse, you nampak? Dia mesti ada forming 1, 2, bila 3 baru dia duduk kat bawah parabolic SAR, nampak? Dan mula hijau, maksudnya market dah mula stabilizing balik lah. Macam tu je sebenarnya, tengok. Kan? Ni kalau you guna parabolic SAR. Kalau you guna Heiken Ashi, ni saya punya Heiken Ashi. Bulan 3, jap. Saya kelakang sikit. Nampak ni kan dia dah bagi spinning. Dia bagi spin dulu. Spinning. Lepas tu sini dia bagi choppy dah. Sini dah choppy. Sekejap atas, sekejap bawah, sekejap atas, sekejap bawah. Bila dia choppy, sini dah mula merah. Kan? Sini dah mula merah. Kita dah boleh hati-hati dah. Bila kat sini, dia dah bagi spin. Okay, maksudnya Januari dia dah bagi tahu, tolong hati-hati market macam nak jatuh. Tolong hati-hati. Tak apa, kita layan dulu. Tak apa. Okay, dia spin. Okay, aku nak naik dulu. Okay, naik. Spin, aku nak jatuh balik ni. Mungkin nak jatuh balik ni. Okay. Dia bagi spin lagi. Aku nak jatuh ni. Tolonglah keluar. Okay. Lepas tu tak naknya degil kan. Tak apa. Tak langgar resistance. Kan aku dah cakap keluar. Kan, yang kau tak nak keluar tu pasal apa? Okay. Hope kau ni tinggi sangat. Nampak chart tu cakap dengan kita. Okay. So yes, that is the beauty of technical analysis lah sebenarnya. Okay, anda boleh bercakap dengan chart tu cakap dengan anda. Dan anda sendiri yang buat keputusan, anda nak dengar cakap dia ataupun anda nak ikut nafsu anda, emosi anda. Alright. So tu saja sharing saya untuk malam ni. Lagipun malam ni topik open sebab best sebenarnya bercakap bila anda rugi ni. Okay. Bila you are rugi ni best sikit bercakap. Daripada anda untung ni macam alah untung. Okay. Dia lagi best bila cakap bila kita rugi.
Sebab you will learn more bila you rugi. Alright? Bila you rugi, you akan belajar lebih banyak benda lah. Kalau you untung, you will learn nothing. Okay? Bila you untung, you lupa diri, you will learn nothing. But bila you rugi, you tu sakitnya tu di sini, you will learn more. Okay? Tu sebab saya suka bercakap, berkongsi bila you rugi. Okay? Alright. Soalan Tuan Farhan, kenapa kalau volume tinggi harga tak naik? Bermaksud jual dan beli dia tu sama kuat. Tu je. Okay? Tu je. Bermaksud sell down dia, maksudnya seller menguasai pasaran lah. Sebab tu je. Okay? Dan kepada yang tanya, kepada yang tanya lah, program Investor Masterclass batch kedua berapa ramai? Pendaftaran masih lagi dibuka, tetapi saya tak berapa nak promote sangat. Sebab apa tau? Apa-apa you boleh contact nombor yang tertera di bawah ini. Okay, dekat situ you boleh contact terus atau you boleh scan QR code ni. Alright. Kepada yang tanya, yes, pendaftaran masih dibuka, tetapi tempat tinggal 3 sahaja. Saya ulang, tempat tinggal 3 sahaja. 3 je tempat tinggal. Okay, 3 je lagi tempat. Okay, so ramai yang dah isi borang dan ramai yang belum bayar lah. Tapi yang dah bayar 37 orang. Saya nak 40 orang je. 3 orang je lagi. Right. Okay, ada recording tak? In case bila kerja shift. Yes, ada. Even yang dalam program Investor Masterclass sekarang pun ada yang terpaksa kerja on weekends. Kelas hari Sabtu 9 pagi sampai 12 tengah hari. Ada yang tak sempat sebab terpaksa kerja, but dia boleh tengok petang. Dan every weekend memang you ada homework. Homework you sebenarnya menjerumus kepada macam mana you nak build you punya watchlist lah. Alright. Jadi siapa nak join boleh join. Okay, yuran 1,500 untuk pendaftaran. Dan selepas tu setiap bulan you bayar 500 for program 8 bulan. Jadi 1,500 tu you dah termasuk yuran bulan pertama. Dan for setiap bulan you just bayar RM500 je. Okay, dan modal minimum you kena sediakan dalam akaun CDS you 5,000. Dan akaun CDS tu mestilah dilaporkan, transaction dia mestilah dilaporkan kepada saya setiap minggu. You kena hantar report. Maksudnya you kena print screen apa yang ada. You kena print screen you punya report tu, you kena hantar, you kena submit dekat saya every week lah. Alright. Jadi saya akan pantau lah daripada situ. Maksudnya kalau you teruk sangat 3 minggu berturut-turut rugi, nantikan panggilan daripada saya lah. Okay. Selalunya panggilan akan hari Ahad. Dan tu sajalah, saya tak nak cakap pun. Sebenarnya saya bukan nak menjual kelas, saya nak mengajar aje. Okay, but sebab ada permintaan, saya ajar jugalah. Okay, saya buat juga program. Anyway, semua knowledge benda, kalau you tanya student Investor Masterclass pun, you just follow benda ni. Sometimes dalam casual trader ni sometimes lebih advance daripada Investor Masterclass. But then satu topik casual trader tu akan dikupas selama 3 jam dekat dalam Investor Masterclass. Maksudnya you dapat 1 jam, dia akan go deep, lebih dalam lah dekat Investor Masterclass. Alright. But at the end of the day, apa yang you belajar dekat casual trader pun you dah boleh buat duit dah sebenarnya. Okay. Tak payah masuk kelas pun tak apa. Kan? Yang penting you boleh buat duit dulu. Okay. Kalau you perlukan pemantauan, you join lah. Maksudnya kalau you perlukan orang untuk kejar you, rotan you, sebat you kan, terajang you, daftarlah program ni kan. Okay. Tu saja. Alright. Dan yes, I think tak ada apa-apa dah lah. Okay. Itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok ada apa? Esok Sabtu pagi kelas. Esok lah kita jumpa malam esok insyaAllah. InsyaAllah kita jumpalah malam esok. Right. Jadi itu saja. Masa pembelajaran selalu waktu malam ke? Tak, hari Sabtu pagi je sebenarnya dia belajar. Classroom dia Sabtu pagi. Hari bekerja biasa, you nak tengok live, tengok. Tak nak tengok tak apa. Sebab saya akan live pukul 8.30 pagi. Kalau tak ada apa-apa masalah lah. Macam minggu ni memang you tanya lah, memang live start lambat. Internet sekejap on, sekejap off, sekejap yang
Okay, pagi-pagi sebab semua office kat kawasan ni semua buka kan. Jadi hari Sabtu 9 pagi sampai 12 tengah hari itu kelas wajib. Hari biasa kalau you nak tengok saya punya live, update daripada saya, apa yang you kena perhati, apa tindakan yang you boleh ambil, apa yang berlaku dekat pasaran luar sana apa semua, you boleh tengok. Alright? Jadi silakan. Kalau you nak daftar, sila daftar. Tinggal 3 saja slot kosong. Siapa cepat dia dapat. Dan you kena sediakan modal 5,000 lah dalam you punya CDS. Sebab yang tu saya akan pantau rapat. Okay? Dan so far semua as of bulan lepas lah. Okay, penutup bulan lepas semua untung. Kan? Minggu lepas pun ada yang untung. Daripada 40 orang tu dalam 8 orang je yang ada problem. Minggu lepas dia punya portfolio merah. But then bila saya tengok portfolio merah tu is still manageable untuk dia comeback lagi untuk bulan ni. Right? Jadi saya tak call. Minggu ni saya tengah tunggu lagi dia orang punya update. Untuk saya tengok malam ni sebelum tidur kan. Kalau banyak sangat geleng kepala saya tutup je lah terus. Saya sambung esok je kan. Okay? Jadi itulah dia program Investor Masterclass. Apa yang you bakal belajar, you akan bakal belajar jadi investors, you akan jadi swing trader, you akan jadi position trader, you akan jadi scalper. Semua benda, semua method akan dikongsikan at the end of the day apa yang anda nak guna. Okay? Maksudnya you dapat ilmu sampai muntah. Alright? Dan semua benda technical yang saya sharekan dekat you all akan belajar juga dekat dalam tu. It's just a matter of time lah. Dan untuk first batch, dia nak syllabus dah nak habis end of this month. Tu sebab saya buka batch yang baru. Jadi first batch dia akan ikut revision sama dan masih lagi dipantau dan masih lagi dikejar. Alright? But itu saja daripada saya tak nak bercakap panjang. Ada kerja lain sikit saya nak kena settlekan sikit je lagi. Jadi itu saja daripada saya untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.